Okey, pelajar semua, kita akan sambung untuk 3.3 dan 3.4. 3.3 pandang darat fizikal dan pandang darat budaya, manakala 3.4 langkah-langkah melukis peta lakar. Di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat membezakan pandang darat fizikal dan pandang darat budaya berdasarkan simbol dalam peta lakar. 3.4 menghasilkan peta lakar yang lengkap berdasarkan pandang darat setempat. Okey, 3.3 kita tengok perbezaan antara pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Pandang darat fizikal berdasarkan ciri-ciri semula jadi. Manakala pandang darat budaya berdasarkan ciri-ciri buatan manusia. Ciri-ciri semula jadi ni bermaksud bukan yang manusia buat. Dia wujud secara semula jadi. Contoh-contohnya bentuk muka bumi, kontur, gunung, bukit. Okay, ini adalah ciri-ciri semula jadi. Okay, ini contoh simbol untuk semula jadi. Itu belukar, kontur, tasik, sungai, rumput, hutan, faya nipah, faya bakau, tanjung, bukit. Ini semua adalah untuk ciri-ciri semula jadi, bukan yang manusia buat. Okay, ini kontur. Kontur ni maksudnya adalah tanah tinggi. Biasanya merujuk kepada bukit ataupun gunung. Okay. Yang kedua, contoh yang kedua ialah saliran. Contoh saliran ialah sungai, tasik. Okay, tasik kat sini. Contoh untuk saliran. Okay, untuk tumbuh-tumbuhan semula jadi iaitu rumput, hutan nipah, faya bakau, belukar. Itu juga adalah wujud semula jadi, bukan manusia yang buat. Okey, contoh hutan nipah. Kenal tak? Mesti kenal. Ini ialah hutan nipah. Ini ialah faya bakau dan belukar. Okey, tanjung. Ini ialah contoh untuk tanjung. Ini untuk tanjung. Pernah nampak tak tanjung? Kalau kita pergi pantai, kita akan nampak. Tapi bukan semua pantai lah ada tanjung. Okey, sekarang kita tengok pada pandang darat budaya. Contoh-contohnya pertempatan iaitu rumah. Okey, ingat pandang darat budaya ialah ciri-ciri daripada buatan manusia. So, rumah. Okay, tengok gambar di sebelah ini. Dapat pertempatan iaitu yang kotak-kotak tu kan. Itu buatan manusia. Okey, pengangkutan, jalan raya, jalan kereta api. Kegiatan ekonomi pula iaitu kilang, sawah padi, kelapa sawit dan getah. Ramai yang tersalah kat sini. Contoh sawah padi. Sawah padi ni buatan manusia lah sebab manusia yang pergi tanam sawah padi. Kelapa sawit manusia yang pergi tanam kat situ. Bukan pandang darat fizikal. Okay, sawah padi ni ialah pandang darat budaya sebab manusia yang pergi tanam. Ini simbol-simbolnya untuk pandang darat budaya. Okey, uji minda. Berdasarkan peta lakar, senaraikan pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Okey, peta lakar ni. Mari kita tengok pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Okey, daripada petunjuk. Okay, yang pertama, jalan raya ni pandang darat fizikal ke pandang darat budaya? Dia muncul secara semula jadi ke buatan manusia? Jalan raya. So, pandang darat budaya, manusia yang buat. Jalan raya. Yang kedua, pertempatan.
Pandang darat fizikal ke pandang darat budaya? Tempatan pun pandang darat budaya. Okey, pelajar boleh tengok. Listkan ya, masjid kat mana? Fizikal ke budaya? Kilang, jambatan, getah, sawah padi. Okey, tuliskan dalam jadual yang disediakan ni. Okey, ambil masa buat. Betul tak jawapannya? Okey, paya bakau, fizikal, sebab muncul secara semula jadi. Sungai, tasik, hutan, kaunter. Ini ialah pandang darat fizikal. Manakala jalan raya, pertempatan, masjid, kilang, jambatan ialah di bawah pandang darat budaya. Okey, 3.4 langkah-langkah melukis peta lakar. Macam mana nak lukis peta lakar ni? Okey, untuk melukis peta lakar, kita perlu ada pandang darat. Okey, contoh daripada buku teks yang ni, pandang darat Kampung Sejati. Langkah pertama, apa yang kita perlu buat? Tulis tajuk peta lakar serta lukis pemidang peta. Ini tajuk peta lakar. Tajuk. Lepas tu ada pemidang. Pemidang tu kita kata bingkai kan. Okay. So, langkah pertama dah settle. Okay, langkah kedua. Masukkan arah mata angin. Macam mana arah mata angin? Ini arah mata angin. Okay, langkah kedua. Settle. Okay, sekarang langkah ketiga. Pilih simbol dan singkatan perkataan yang sesuai. Daripada apa yang kita dah belajar sebelum ni. Simbol dan singkatan perkataan yang sesuai. Contoh kalau kat sini kita tengok. Ini ialah sekolah. Kita akan guna simbol apa? Simbol ke singkatan perkataan? Pada sekolah kita akan guna singkatan perkataan iaitu S-E-K. Okay, ini ialah masjid. Kalau masjid kita akan guna simbol apa? Ni masjid. Gantikan gambar masjid ni dengan simbol. Lagi, ini ialah pertempatan. Pertempatan guna yang petak-petak. Okay. Lagi kat sini, ini ialah pokok apa ni? Pokok kelapa. Pokok kelapa kan ni kawasan pokok kelapa. Pokok kelapa guna gambar macam mana? Ni kelapa. Ini ialah sawah padi. Macam mana simbol sawah padi? Ni sawah padi. So, kita kena pandailah pilih simbol dan singkatan perkataan yang sesuai. Satu lagi kita lupa nampak kat sini, jambatan. Jalan raya sepanjang ni. Ada tasik kat sini. Kat sini ada pertempatan lagi. So, kita tukar pandang darat ni menjadi peta lakar. Okey, langkah yang keempat. Lukis ciri-ciri geografi dengan menggunakan simbol dan singkatan perkataan yang sesuai. So, tadi kita dah pilih dah. Kan masjid macam mana, sekolah macam mana, rumah macam mana, sawah padi macam mana. So, lukislah bentuk dia jadi macam ni. Okey, ni langkah yang keempat. Langkah yang terakhir sekali iaitu yang kelima, kita kena lukis petunjuk. Yang ni sangat penting. Okey, dah siap semua lukis simbol, lukis singkatan perkataan, mesti ada petunjuk. Supaya jadi satu peta lakar yang lengkap. Okey, jangan lupa siapkan nota dan latihan yang diberikan.